4,896 calon peroleh UPSR 6A. Keuntungan sehingga RM45 juta setahun hasil RC. Juga peserta Perhimpunan Langgar Akta Perhimpunan Aman 2011 berdepan tindakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini N5 Khamis 17 November 2016. Saya Farhatul Asyati Osman. Baik, untuk lintas langsung negeri-negeri, kita akan mulakan dengan Kelantan bersama Nur Syazliza Syahril, diikuti Sabah bersama Rita Alicius Malik. Kemudian kita ke RTM Sarawak bersama Nur Sila Talaha dan akhir sekali ke Perlis bersama penyampai Nur Azia Ahmad. Teruskan bersama N5. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2016. Kohort pertama kurikulum standard sekolah rendah KSSR, 4,896 calon memperoleh 6A. Pencapaian cemerlang itu adalah 1.11% daripada 440,782 calon yang menduduki peperiksaan itu September lalu. Calon peperiksaan UPSR tahun ini merupakan kohort pertama KSSR dan melalui pentaksiran berasaskan sekolah PBS sejak berada di tahun 1 pada tahun 2011. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Dr. Khair Muhammad Yusof, prestasi calon bandar adalah lebih baik berbanding calon luar bandar bagi pencapaian semua A, maksimum 1B, minimum 2B dan minimum 1C. Peratusan calon yang mendapat pencapaian cemerlang dalam semua mata pelajaran iaitu semua grade A di bandar dan luar bandar pada tahun ini adalah sebanyak 1.48% dan 0.76% masing-masing. Hal ini bermakna jurang pencapaian cemerlang antara calon di bandar dan luar bandar adalah sebanyak 0.72%. Keputusan peperiksaan UPSR merujuk kepada tahap pencapaian akademik calon berdasarkan standard kandungan, pembelajaran, prestasi seperti yang termaktub dalam dokumen standard kokurikulum dan pentaksiran DSKP serta bukan merujuk kepada lulus atau gagal. Jelas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazhir Khalid, ibu bapa tidak perlu bimbang dengan jumlah A yang diperoleh anak mereka dalam UPSR, sebaliknya melihat ia secara holistik atau menyeluruh. Ini termasuk dalam terangkum dalam transformasi kurikulum dan pentafsiran pada peringkat pendidikan sekolah rendah. Dan sejajar dengan pelaksanaan yang disebut sebagai kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan melengkapi pelaksanaan pentafsiran berasaskan sekolah PBS. Ada dua sekali. Jadi dengan bacaan doa. Jelasnya pelaksanaan pentaksiran ini memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan untuk memenuhi keperluan semasa. Pembelajaran murid juga lebih menjurus kepada membudayakan unsur kemahiran berfikir aras tinggi KBAT, membolehkan mereka diasah berfikir secara lebih kreatif. Tahun ini mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diselaraskan kepada 2 grade iaitu pemahaman dan penulisan. Sebelum ini hanya dikira sebagai 1 grade sahaja. Di Terengganu, 271 pelajar daripada lebih 20,000 calon memperoleh A dalam semua subjek yang diambil. Grade Purata Negeri 2.95 mengatasi grade Purata Nasional iaitu 2.96. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Syafruddin Ali Husin, tahun ini banyak sekolah baharu mencatat keputusan yang melonjak naik berbanding sekolah biasa mendapat keputusan terbaik sebelum ini. Kita akan mulakan kitaran kecemerlangan Terengganu dengan asas yang lebih kukuh berbanding dengan asas kitaran kecemerlangan Terengganu 20 tahun yang lalu.
InsyaAllah usaha akan diteruskan untuk mempertingkatkan lagi kecemerlangan pencapaian pada tahun-tahun seterusnya. Bagaimanapun, Syafruddin berkata format baharu yang dilaksana telah memberi kesan kepada keputusan subjek bahasa Inggeris penulisan dan sains. SK Tepus di Dungun mendapat grade purata sekolah tertinggi iaitu 2.00, diikuti SK Rantau Petronas Kemaman dengan GPS 2.08 dan SJKC Jabur Kemaman dengan GPS 2.18. Di Kedah Sekolah Kebangsaan Ahmad Tajuddin di Kubang Pasu mencatat bilangan calon paling ramai mendapat semua A dalam UPSR 2016 iaitu 11 orang. Ia diikuti SKI Merah, Kulim, Bandar Baharu dan SK Bandar Darul Aman Jitra dengan masing-masing seramai 9 orang. Menurut Pengarah Pendidikan Kedah, Datuk Azuya Hassan, SKI Putih Pendang merupakan antara sekolah luar bandar yang mencatat peratusan cemerlang dengan 4 pelajarnya memperoleh A dalam semua subjek. Keputusan UPSR 2016 peringkat negeri diumumkan di SK Sungai Tiang Pendang. Sementara itu, pelajar sekolah luar bandar yang ditemui mengakui UPSR kali ini agak mencabar. Pagi adalah juga buat banyak ulang kaji. Lepas tu petang pergi tuition. Malam ngaji Quran. Lepas tu sebelum tidur belajar. Sembahyang, solat hajat. Waktu belajar dia tolong tunjuk cara nak buat. Tapi sekolah SBP Integrasi Kubang Pasu. Soalan itu banyak kebat. Banyak pada kebat. Lepas tu soalan dia lain daripada kita orang agak. Alhamdulillah boleh. Keseluruhannya 280 pelajar memperoleh keputusan cemerlang sama ada 6A atau 8A di Kedah iaitu 0.88% daripada hampir 32,000 calon. Di Johor, lebih 38,000 pelajar atau 71.39% daripada 54,678 calon UPSR 2016 lulus semua mata pelajaran. Daripada jumlah itu, 671 atau 1.25% mendapat semua A. Grade purata yang diraih Johor ialah 2.84 mata, melebihi pencapaian grade purata nasional iaitu 2.96. Pada tahun ini, jurang peratus calon mendapat pencapaian cemerlang di bandar dan di luar bandar adalah 0.4%, sementara jurang peratus calon menguasai di bandar dan luar bandar adalah 0.92%. SK Mutiara Rini Johor Bahru merupakan sekolah yang paling ramai pelajarnya memperoleh keputusan cemerlang iaitu 13 orang. Manakala SJKC Fun U 5 Pasir Kudang dan SJKC Fun U 1 Johor Bahru mencatat keputusan calon paling cemerlang 8A iaitu 15 orang. Antara mereka adalah calon berkeperluan khas. Doa, solat duha, solat hajat. Mulai. Lepas tu kalau nak cepat faham baca Peta Minda. Peta Minda tu cikgu ajar buat lah ataupun kawan-kawan buat sekali dengan kawan-kawan. Ada yang cikgu ajar buat, ada yang beli buku rujukan yang Peta Minda. Ada dengan kawan-kawan. Ada kadang-kadang grup sendiri pun ada. Ya, biasa belajar satu hari berapa banyak? Berapa jam? Paling lama 4 jam. 4 jam. Lama ya. Biasa you dalam kawan-kawan ke you sendiri kat rumah? Sendiri. Sendiri you kat asrama kan? Biasa cikgu. Cikgu. Ada buat kumpulan ke belajar? Kumpulan belajar. Sendiri? Belajar sendiri. Sendiri. Satu hari berapa lama belajar? Satu hari dekat macam 15 minit belajar. 15 minit? Kita sambung lagi ke apa? Lepas tu rehat sekejap. Bagi panduan. Kadang-kadang saya cari. Kadang-kadang saya cari kat YouTube. Kalau saya tak boleh cari, nanti saya minta tolong kakak saya atau carikan dekat Google. Untuk apa? Cari macam mana tu? Contoh kalau peribahasa kan, nak cari maksud dia ke, saya cari dekat YouTube. Tak boleh nampak lagi lah. Tak. Kadang-kadang saya pakai handphone. Handphone tu ada suara. Ada suara.
Kesemua calon cemerlang diraikan dalam satu majlis di Jabatan Pendidikan Negeri di Johor Bahru. Wartawan dari media cetak. Di Negeri Sembilan, 247 pelajar memperoleh keputusan cemerlang. Mereka termasuk pasangan kembar dari SK Puteri Seremban. Nurul Fatihah dan Nurul Fatihana membawa semangat ibunya ketika mengharungi peperiksaan itu setelah ayahnya Abdul Rahman meninggal dunia tahun lepas. Haru sebab 86A, walaupun ayah tak ada, saya boleh terus berusaha belajar tanpa gangguan-gangguan lain. Saya rasa bangga sebab dapat 6A. Saya rasa amat bersyukurlah, gembira sebab samalah, walaupun saya anak yatim tapi saya teruskan juga perjuangan saya sampai saya dapat 6A. Ibu pasangan kembar ini, Nur Azlinda Nik Muhammad Nur, melahirkan penghargaan kepada guru yang membantu anaknya memperoleh keputusan cemerlang. Pertama sekali saya sungguh terharu sebabnya sepatutnya saya meraihkan kejayaan anak saya ini bersama arwah suami. Tapi dalam keadaan sekarang ni saya seorang diri bersama anak-anak, tapi walau bagaimanapun usaha yang telah dijalankan tanpa suami dan menghasilkan sebuah kejayaan pada hari ini, saya amat bersyukur. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Rusni Abdul Jalil berkata, Negeri Sembilan turut mengekalkan kedudukan 5 negeri teratas dengan nilai melepasi grade purata nasional iaitu 2.96%. Pencapaian calon peperiksaan UPSR tahun 2016 dilaporkan berdasarkan kurikulum dan format peperiksaan yang baharu tanpa membuat perbandingan dengan pencapaian calon tahun yang lalu. Jadi maknanya UPSR tahun 2016 tidak boleh dibandingkan dengan pencapaian UPSR 2015. Di Melaka, seorang pelajar cemerlang Archaran Sankara dari SJKT Melaka Kubu mahu menjadikan keputusan cemerlang 8A UPSR 2016 sebagai pendorong kepadanya mencapai cita-cita menjadi pakar bedah jantung apabila besar kelak. Saya rasa sangat gembira dan bangga kerana keputusan saya mendapat 8A. Archaran Sankara adalah antara 159 pelajar yang memperoleh keputusan semua A dalam UPSR 2016 di Melaka. Jumlah itu merupakan 1.19% daripada 13,261 calon yang menduduki UPSR format baharu itu. Walaupun format baharu, kesungguhan dan tumpuan semasa guru mengajar membantu mereka mencatat keputusan cemerlang. Dan selalu mengulang kaji pelajaran semasa berada di rumah. Saya belajar bersungguh-sungguh dan gigih belajar, walaupun saya letih. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Abu Bakar Sahari, Melaka turut mencapai grade purata lebih baik daripada GPN iaitu 2.83. Idea mereka dalam soalan. Kemudian kita kurangkan soalan objektif. Jadi ada perubahan yang banyaklah. Maksudnya tidak sesuai lah kita banding dengan yang lepas. Walaupun untuk tahun ini kita telah mencapai, pelajar kita ada 159 orang yang telah mendapat straight A's lah. Mengatasi nasional. Biarpun kurang dari segi fizikal, namun seorang OKU yang menjadikan angkasawan negara sebagai idolanya itu mampu membuktikan dirinya untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pelajar lain. Tekad untuk belajar bersungguh-sungguh agar tidak dibezakan menjadi penguat semangat Aisyah Nur Humaira Arsyad untuk memperoleh 6A. Tambah calon berkeperluan khas CBK yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Kuantan itu, dorongan ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan menjadi penguat buat dirinya. Belajar 2 jam kat rumah sehari. Kelas? Lagi? Pergi kelas, datang kelas? Pergi kelas tambahan. Rujuk laman web. Rujuk juga. Buka laman web. Rujuk laman web kalau tak dapat cari jawapan.
Menurut ibunya Norizan Abdul Ghani, impian anaknya untuk bertemu idola telah tercapai, menjadikan Humaira semakin bersemangat untuk berjaya. Dulu masa dia umur 3 tahun dia ada idola. Idola dia ialah Dr. Angkasawan, Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Masa ketika tu dia nak menjalani pembedahan yang pertama, masa tu Dr. Syekh baru nak masih lagi dekat ISS kan, ISS tu. So setiap hari, setiap malam kita bawa dia ke taman, keluar, dia akan melihat kat bintang. Okey, di sanalah Dr. Syekh berada. So dia akan selalu cerita kat saya, update kepada saya, mama hari ni Dr. Syekh kat mana, Dr. Syekh kat mana. Bagi Nur Fatini Azman, fokus semasa belajar membawanya berjaya meraih 6A. Beliau antara 8 pelajar cemerlang UPSR 2016 Sekolah Kebangsaan Marian Convent, Ipoh, Perak. Mengakui format baharu soalan tahun ini yang agak sukar, namun keyakinan dan kepercayaan tetap disandarkan kepada guru-guru yang mengajarnya. Saya terkejut sangat sebab selama ni saya tak pernah dapat straight A. Saya ikut je apa yang cikgu ajar. Saya tak pergi tuition. Saya percaya semua cikgu yang kat sini belajar saya bagus. Saya dapat skor. Turut berkongsi rahsia kejayaan Mirza Nadiah Maliki dan Puja Prinsila Winson yang mengakui ibu bapa dan guru merupakan pendorong utama kejayaannya. Study lah. Kalau cikgu bagi penerangan tu, kalau saya tak faham, saya tanya. Lepas tu, homework tu, lepas tu setiap homework saya buat latihan lain pula. Saya cakap kepada saya, ini bukan hidup saya tak tamat lagi. Okay, still ada chance untuk saya memperbaiki kesalahan saya. Keputusan peperiksaan UPSR 2016 turut menjadi fokus lintas langsung dari studio berita RTM Kelantan petang ini. Kita terus ke Kota Baru bersama Nur Syazliza Syaril. Silakan Syazliza. Terima kasih Farhalto di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR 2016. Di Kelantan, 320 pelajar memperoleh keputusan A dalam semua mata pelajaran yang diambil daripada 29,372 calon yang menduduki peperiksaan itu. Menurut Timbalan Pengarah Pendidikan Kelantan, Jaafar Ismail, mata pelajaran sains menunjukkan peratusan lulus tertinggi berbanding mata pelajaran lain iaitu 95.6%. Sementara subjek Bahasa Melayu Pemahaman di Sekolah Kebangsaan mencatat grade purata negeri terbaik kebangsaan dengan peratus lulus 93.8%. Sains menjadi mata pelajaran yang boleh kita banggakan dalam banyak-banyak mata pelajaran, iaitu peratus lulus SK Sekolah Kebangsaan bagi sains memberi sumbangan peratus lulus yang tertinggi iaitu 95.6% dan grade puratanya berada pada grade purata kedua tertinggi iaitu 2.70 di peringkat negeri. Manakala bagi sains sekolah jenis kebangsaan Cina, peratus lulusnya 91.0% dengan grade puratanya 2.89. Ketika mengumumkan keputusan peperiksaan UPSR 2016 di Kota Baru, Jaafar berkata 10 sekolah mendapat bilangan calon semua A tertinggi. Sekolah Kebangsaan Seri Kemudi Bacok mendahului sekolah lain di negeri ini dengan peratus skor A-nya ialah 8.84% atau 13 calon. Ini diikuti SK Osman Talib 1 Pasir Mas dan SK Bukit Jawa Pasir Putih dengan masing-masing 10 calon dan SK Pau 9 Bacok 8 calon. Seorang calon yang dikategori mengalami kelemahan upaya dari SK Sultan Ibrahim II Pasir Mas antara pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang 6A. Bagaimanapun, Wan Abibah Farhana Wan Mazlan, 12 tahun kini sedang bertarung nyawa di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Krian kerana penyakit yang dihadapinya. Adik Wan Abibah Farhana merupakan pelajar yang cemerlang pada setiap peperiksaan yang didudukinya. Bagaimanapun, sejak Julai lalu, kesihatan beliau semakin teruk dan terpaksa menduduki peperiksaan di dalam wad. Pengetua SK Sultan Ibrahim II, Tuan Kansiah Tuan Yusof berkata, ketika keputusannya diumumkan,
ibu dan bapa Wan Abibah Farhana berada di HUSM untuk menemani anak bongsu daripada 4 beradik itu. Tahap kesihatannya buat masa ini masih di tahap yang agak kritikal. Dan sebab itu saya sangat bermohonlah kepada semua supaya untuk sama-sama mendoakan supaya adik Pah ini kembali sembuh. Sementara itu, Fatin Aimin Afikah, seorang lagi pelajar cemerlang yang mendapat keputusan 6A, menyifatkan kejayaannya adalah hasil dorongan guru dan ibu bapa. Saya berasa bangga dan gembira dan sungguh bersyukur. Saya berterima kasih kepada guru-guru dan keluarga dan juga rakan-rakan yang telah mendorong saya untuk berjaya sampai ke tahap ini. Program kelas dewasa asli dan Penan Kedap diperkenal Kerajaan Persekutuan untuk manfaat masyarakat di pendalaman menguasai 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Buat julung kalinya, 25 pelajar orang asli menerima sijil tamat belajar sejak program tersebut dilaksanakan 6 tahun lalu di Sekolah Kebangsaan Kuala Lah, Gomusang, Kelantan. Sesi pembelajaran selama 2 jam sehari sebanyak 3 kali seminggu itu berjaya mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan golongan dewasa orang asli. Manggis Pucuk, 46 tahun, merupakan pelajar tunggal lelaki kumpulan pertama lulusan program tersebut. Menurut Manggis, masyarakat orang asli harus merebut peluang serta kemudahan yang disediakan kerajaan itu. Sekolah. Sampai berapa? Berapa darjah berapa? 5 ya. Darjah 5? Sekolah rendah? Tapi sekolah rendah masa dulu tak berapa lama lah. Saya masuk dalam hutan lagi. Tertinggal segi pendidikan begitu saja lah. Banyak kali dah. Saya masuk tahun 6 tahun lah saya belajar. 6 tahun dah saya belajar. Sebelum ni masuk tak? Tak boleh membaca lagi? Tak boleh membaca lagi sebelum ni. Tahun ni sudah pandai? Boleh jugalah. Sikit-sikit lah. Banyak tu tak boleh lah. Sambung. Sama tu kata 1, 2, 3. Sekolah? Tapi tak pandai membaca ke? Pandai ke baca semua ni? Sekarang dah pandai? Sekarang dah pandai. Dah lepas masuk kelas dah? Jadi macam mana cikgu ajar? Sebenarnya okey. Baik. Dia ajar tulis membaca. Dia ajar menulis, melukis. Majlis penyampaian disempurnakan Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Kota Baru, Dr. Abdullah Yusof. Ketika ini, IPG Kampus Kota Baru mempunyai 5 pelajar cemerlang dalam kalangan masyarakat orang asli. Kita ada 5 orang. Masih tinggal 5? Sekarang dah tinggal 5 ya. Daripada negeri Kelantan kita ada. Di Pahang pun kita ada. Yang datang ke IPG kita, mereka adalah terdiri pada pelajar cemerlang dalam kalangan anak-anak orang asli, yang mana kita senantiasa memberi rangsangan kepada mereka bahawasanya kalaulah mereka boleh balik kembali ke kampung mereka supaya meneruskan kecemerlangan mereka ini kepada anak-anak orang asli di kampung mereka. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kelantan. Kembali kepada Farhatul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, Syazliza langsung dari Kelantan. Terima kasih untuk laporan lintas langsung tersebut. Johor bakal menerima keuntungan sehingga RM45 juta setahun hasil kutipan bayaran caj jalan raya kepada kenderaan asing RC yang dilaksanakan sejak 1 November lalu. Hasil kutipan itu akan digunakan untuk meningkatkan prasarana jalan raya serta pengangkutan awam di negeri itu. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Insinyur Hasni Mohamad berkata, ia termasuk meningkatkan perkhidmatan bas muafakat Johor. Akan dapat meningkatkan kesempurnaan tempat-tempat meletak kereta dan juga kita akan juga gunakan untuk menambah baik sistem jalan raya yang merupakan jalan-jalan utama di mana jalan-jalan yang menuju ke destinasi seperti pusat-pusat membeli belah, kawasan-kawasan pelancongan
akan diberi keutamaan hasil daripada pungutan VIP yang kita jangka antara 35 hingga 40 juta bagi sepanjang tahun 2017. Beliau menyatakannya selepas pembentangan bajet Johor 2017 oleh Menteri Besar D. Iskandar Puteri melalui pelaksanaan RC pada 1 hingga 15 November lepas, kerajaan negeri telah menerima keuntungan lebih RM1 juta. Dalam tempoh itu, lebih 200,000 kenderaan asing telah dikenakan caj berkenaan di dua pintu masuk Singapura, Malaysia. Sebelum ini, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai mengumumkan kerajaan Johor akan menerima RM5 daripada RM20 setiap caj kenderaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bimbang sekiranya berlaku pertembungan fizikal antara kumpulan berlainan ideologi dalam perhimpunan jalanan. Ia dikuatiri akan mengundang kekecohan. And you cannot cause trouble and chaos. And you cannot indulge in any kind of physical clashes at all. That's not going to be good for us, and that's not a culture that we will want to be accepted as our way of life in Malaysia. Datuk Seri Najib turut meminta semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tegas beliau, protes jalanan bukan penyelesaian. Sebaliknya, tindakan seumpama rusuhan Arab Spring di Asia Barat hanya mengeruhkan keadaan. Kumpulan penentang juga diingatkan tidak memperlekeh sistem demokrasi negara. Ini kerana mereka boleh membuat keputusan melalui saluran undang-undang sedia ada, termasuk pilihan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula memberi amaran tegas kepada peserta Perhimpunan Bersih 5.0 dan Baju Merah agar tidak menunding jari kepada pihak polis sekiranya tindakan diambil terhadap mereka Sabtu ini. Sesiapa sahaja yang dikenal pasti melanggar Akta Perhimpunan Aman 2011 akan berdepan tindakan undang-undang tanpa kompromi. Kita ikut undang-undang dan bagi saya apa yang dinyatakan oleh IGP itu adalah berdasarkan kepada peruntukan perundangan yang ada, sama ada di dalam APA ataupun undang-undang yang berkaitan dengannya, dan saya minta kedua-dua pihak mematuhi apa yang telah dinyatakan oleh Ketua Polis Negara. Beliau menjelaskannya kepada media di lobi Parlimen. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bagaimanapun meminta kedua-dua penganjur mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sekiranya masih mahu meneruskan perhimpunan itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar sebelum ini memberi amaran kepada peserta Perhimpunan Bersih 5.0 dan Baju Merah bahawa tindakan tegas akan diambil sekiranya mereka melanggar Akta Perhimpunan Aman 2011. Penjawat awam yang didapati terbukti menyertai mana-mana perhimpunan yang tidak mendapat kelulusan polis termasuk Perhimpunan Bersih 5.0 yang dijadual Sabtu ini boleh dikenakan tindakan tata tertib seperti pemotongan gaji atau dibuang kerja. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah menegaskan tindakan yang akan dikenakan itu adalah berdasarkan tahap penyertaan mereka. Tambahnya, mana-mana gambar penjawat awam yang terpampang di media massa atau media sosial yang menunjukkan mereka menyertai sebarang perhimpunan haram akan menjadi bukti untuk tindakan diambil terhadap individu berkenaan. Tan Sri Dr. Ali Hamzah bercakap demikian selepas merasmikan persidangan tahunan Puspanita di Putrajaya. Ahli Parlimen dari Sabah mahu PDRM mengambil tindakan kepada peserta Perhimpunan Bersih 5.0 yang dijangka akan diadakan di Taman Ujana Rimba, Kota Kinabalu. Malah, perhimpunan tersebut juga tidak mendapat permit daripada pihak polis selain boleh merosakkan keamanan dan perpaduan di negeri berkenaan. Dan pada saya anjuran bersih di mana-mana termasuk di Sabah ini merupakan satu perbuatan yang tidak bermaruah, tidak bertamadun, dan saya menggesa pihak polis mengambil tindakan tegas sekiranya masih ada anggota bersih yang berhasrat untuk membuat demonstrasi jalanan tanpa ada permit, tanpa ada kebenaran daripada tuan punya premis itu, maka saya rasa perlu ada tindakan yang harus diambil dengan sebegitu keras kepada mereka. Sudah tentu perkara yang dilaksanakan ini akan mengambil risiko terhadap diri masing-masing. Saya nasihatkan kepada golongan muda rakyat Malaysia. Saya pun
anak muda 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Tetapi kita ikut proses. Bila kita ikut proses, saya percaya undang-undang negara kita membenarkan kemajuan kepada semua pihak. Perhimpunan bersih, mereka bergerak dari daerah ke daerah, termasuklah di kawasan saya. Saya lihat mereka tidak mendapat sambutan langsung, terutama daripada rakyat di kawasan saya, di kawasan Parlimen 6. Sudah tentu saya memikirkan pihak-pihak seperti ini sepatutnya kerajaan sekali lagi mesti mengambil tindakan tegas kepada mereka. Baik, untuk paparan berita dari negeri di bawah Bayu, kita berlintas langsung bersama-sama Rita Aloysius Malik di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Farhatul, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Seramai 187 murid yang mengambil ujian pencapaian Sekolah Rendah UPSR 2016 di Sabah mendapat keputusan A dalam semua mata pelajaran yang diambil. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul berkata, pada keseluruhannya 22,626 calon atau 51.82% berjaya menguasai sekurang-kurangnya pencapaian peringkat D dalam semua mata pelajaran yang diambil dengan grade purata negeri GPN 3.29. Calon tahun ini merupakan kohort pertama yang menduduki peperiksaan itu di bawah format baharu UPSR sejajar pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang turut menekankan unsur-unsur kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT. Sehubungan itu, tidak ada perbandingan pencapaian tahun 2016 dengan keputusan UPSR sebelumnya. Beliau menyatakan demikian dalam pengumuman keputusan UPSR 2016 di Wisma Pendidikan Kota Kinabalu. Seramai 43,661 murid di Sekolah Kebangsaan SK dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC menduduki peperiksaan UPSR bagi negeri Sabah tahun ini. Sementara itu, dalam majlis sama sekolah-sekolah yang mencatat keputusan cemerlang dalam UPSR kali ini turut menerima sijil dari Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul. Berbeza dengan tahun sebelumnya, Sekolah Terbaik UPSR 2016 dipecahkan kepada beberapa kategori mengikut bilangan calon. Bagi kategori Sekolah Kebangsaan SK dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC dengan bilangan calon 1 hingga 24 orang, Sekolah Terbaik ialah SK Mosok Tengah Tambunan dengan grade purata sekolah GPS 1.67 dan SJKC Lian Hua Beaufort dengan GPS 2.56. Sekolah Terbaik kategori bilangan calon 25 hingga 49 orang pula ialah SK Bukit Queen Tawau dan SJKC Sisin Tenom. Sementara SK St. Joseph Pinampang dan SJKC Good Shepherd Kota Kinabalu merupakan sekolah terbaik UPSR bagi kategori bilangan calon 50 hingga 99 orang. Manakala bagi kategori bilangan calon 100 hingga 199 orang, SK Srigaya Kota Kinabalu diumumkan sekolah terbaik dengan GPS 2.09. Bagi kategori bilangan calon melebihi 100 orang, sekolah terbaik ialah SJKC Shantau Kota Kinabalu dengan GPS 2.42. Bagi kategori bilangan calon melebihi 200 orang, SK Tebobon Kota Kinabalu dinobatkan sekolah terbaik dengan GPS 3.16. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM akan terus meningkatkan keupayaan para anggotanya, terutamanya di bahagian penguatkuasaan. Ini termasuk dengan memberikan latihan dan membekalkan kelengkapan bersesuaian dengan skop penugasan mereka. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Malaysia Pengurusan Datuk Hasnul Zamzam Haji Ahmad berkata langkah tersebut bagi membantu para anggota kastam menjalankan tugas dengan lebih berkesan serta kurang terdedah kepada risiko bahaya ketika bertugas. Yang diberikan kepada pihak-pihak ataupun pasukan-pasukan penguatkuasaan yang lain. Ya, senjata-senjata, kenderaan-kenderaan, peralatan-peralatan pengesanan dan sebagainya. Selain daripada itu juga kita memberikan latihan-latihan yang bersesuaian sesuai dengan cabaran-cabaran yang dihadapi mengikut kawasan-kawasan dan juga
bidang-bidang penguatkuasaan yang dilaksanakan. JKDM juga akan meningkatkan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia PDRM agar isu berkaitan ancaman keselamatan dapat ditangani dengan lebih baik. Datuk Hasnul menyatakan demikian sebagai mengulas saranan Presiden Persatuan Pegawai Kanan Kastam Sabah PPKKS berhubung risiko yang dihadapi pegawai penguatkuasaan Kastam Sabah, khususnya pegawai yang bertugas di sempadan dan perbatasan di daerah pantai timur Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat agung PPKKS ke-8 di Kota Kinabalu. Sementara itu, penolong kanan pengarah Kastam Sabah merangkap Presiden PPKKS Saidin Haji Jalaluddin berkata PPKKS memandang serius isu keselamatan para anggotanya meskipun setakat ini tiada kejadian serius berlaku. Alhamdulillah setakat ini belum ada lagi, tapi sebagai penjawatan kita kena berhati-hatilah dengan ugutan-ugutan seperti ini demi masa depan pegawai kita. Dan itu saya risau dan saya minta jabatan bersedia dengan pendekatan yang terbaiklah untuk menyelesaikan masalah ini. Setakat ini, PPKKS mempunyai ahli hampir 200 orang hadir dalam majlis berkenaan Pengarah Kastam Negeri Datuk Dr. Haji Janatan Kandok, Pengarah Kastam Terengganu Datuk Hamzah Sundang dan Pengarah Kastam Negeri 9 Datuk Abdullah Haji Jaafar. 2 lelaki ditemui mati lemas manakala seorang lagi selamat selepas bot dinaiki mereka karam dipukul ombak ketika memancing di muara Sungai Shah Bandar Tuaran pagi tadi. Menurut Ketua Balai Bomba Tuaran Muhammad Asnan Let, mangsa yang maut Muhammad Sukri Haji Hassan 27 tahun dan Hadi Jarin 25 tahun ditemui orang awam kira-kira pukul 12.38 tengah hari dalam keadaan tidak sedarkan diri. Seorang lagi mangsa Muhammad Nur Hisham 30 tahun ditemui dalam keadaan selamat. Mayat kedua-dua mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian pukul 10.30 pagi ini, ketiga-tiga lelaki berkenaan yang berasal dari Kampung Bolong Baru Tuaran turun ke laut untuk memancing. Bagaimanapun, bot yang dinaiki mereka dipukul ombak lalu terbalik dan karam. Operasi penyelamat yang ditamatkan pukul 1 tengah hari disertai 12 anggota Balai Bomba Tuaran, Polis Diraja Malaysia dan orang awam. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Kita kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita Aloysius dari Kota Kinabalu, Sabah. Seterusnya, untuk lintas langsung dari bumi ke Nyalang, kita berlintas langsung bersama Norsila Talaha di Kuching, Sarawak. Silakan Norsila. Terima kasih Fatul. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seramai 284 orang atau 0.69% daripada 41,380 calon ujian penilaian sekolah rendah UPSR di Sarawak memperolehi grade A dalam semua mata pelajaran. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Rakaiah Madun, daripada jumlah itu 164 calon merupakan calon dari sekolah kebangsaan, manakala 120 calon pula dari sekolah jenis kebangsaan Cina. Ujar beliau, sebanyak 143 buah sekolah telah mencatat pencapaian 100% lulus, iaitu 127 sekolah kebangsaan dan 16 sekolah jenis kebangsaan Cina. Manakala 41 buah sekolah mencatat kelulusan di antara 90 hingga 99.9% dan 145 sekolah lagi mencatat kelulusan di antara 80 hingga 89.9%. Rakaiah berkata demikian dalam majlis pengumuman keputusan UPSR 2016 di Kuching. Sementara itu, Felix Bakar Muyang calon UPSR cacat penglihatan di Sekolah Pendidikan Khas B Kuching telah dipilih sebagai salah seorang penerima sijil pelajar cemerlang kali ini. Felix yang memperoleh keputusan 4A bagi subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris manakala 2B bagi subjek Sains dan Matematik, bercita-cita menjadi seorang doktor. Bercita-cita menjadi sebab dah menolong pendidik sampai dapat keputusan yang cemerlang. Datang kelas tambahan, belajar. Terdahulu, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah berkata pihak sekolah dan ibu bapa pelajar cemerlang digalakkan untuk berkongsi tips kejayaan kepada yang lain dalam usaha meningkatkan lagi jumlah sekolah cemerlang pada masa akan datang. Dalam majlis ini turut diadakan penyampaian sijil kepada calon-calon yang cemerlang dalam UPSR 2016.
Penduduk di kawasan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bakal menikmati akses internet secara percuma bermula Mei tahun depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Abang Johari Tun Noping berkata, akses internet itu bakal memberi kemudahan kepada pengguna terutama penduduk setempat dan juga pelancong. Jelasnya akses internet percuma dengan kos RM10 juta itu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan terbabit. Kedatangan pelancong juga dijangka meningkat memandangkan pelancong amat menitik berat akses internet kerana gadget seperti telefon mudah alih merupakan bahan rujukan utama mereka. Dia turut menyarankan kepada pihak PPT Telecommunication agar mementing aspek kelajuan akses internet yang akan disediakan itu. Pemasangan awal akan tertumpu di kawasan tumpuan antaranya tebingan Sungai Kuching, lapangan terbang antarabangsa Kuching dan Hospital Umum Sarawak. Datuk Ahmad Abang Johari berkata demikian dalam majlis menandatangani MOU tersebut di antara DBKU dan PBT Telecommunication di Kuching. DBKU diwakili oleh Datuk Bandarnya Datuk Abang Wahab Abang Julai, manakala PBT Telecommunication diwakili oleh pengarah urusannya Datuk Insinyur Abang Jemat Abang Bujang. Bintulu bakal mempunyai sebuah pusat hemodialisis St. John Ambulance Malaysia yang baru dalam usaha menampung peningkatan jumlah pesakit buah pinggang di negeri ini khususnya di bahagian itu. Selain itu, ia bagi menyediakan perkhidmatan rawatan kepada kos berpatutan terutama kepada golongan berpendapatan rendah. Pusat hemodialisis baru dengan kos RM6 juta itu akan dibina di tapak seluas 0.52 hektar yang disediakan oleh kerajaan negeri berdekatan kawasan Park City Bintulu. Kerja-kerja ke atas bangunan 2 tingkat tersebut akan dimulakan tahun depan dan akan siap dalam tempoh 18 bulan. Pusat yang dijangka beroperasi pertengahan 2018 itu mampu menampung sehingga 150 orang pesakit dalam satu masa. Majlis Pecah Tanah bagi Pusat Hemodialisis St. John's Ambulance Malaysia itu disempurnakan Menteri Kemudahan Awam Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom yang mewakili Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim di Bintulu. Dalam ucapannya, beliau memuji usaha St. John's Ambulance Malaysia kawasan Pantai Selangor dalam membantu komuniti yang memerlukan mendapat rawatan dan perkhidmatan di pusat tersebut. Dalam majlis itu, beliau turut menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM215,000 kepada 5 penerima yang terdiri daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Badan Bukan Kerajaan bagi kawasan Dun Sebau. Masalah penyalahgunaan dada antara fokus utama polis Miri dengan meningkatkan usaha guna pasti dan menangkap penagih dadah di daerah itu. Tidak dinafikan usaha itu telah memberi kesan secara tidak langsung terhadap perilaku jenayah melibatkan penagih dadah. Ketua Polis Daerah Miri ACP Ku Leng Huat berkata langkah itu penting dalam usaha mengurangkan kadar jenayah, terutama jenayah curi dan pecah rumah. Berucap bersempena pemeriksaan bulanan Ketua Polis Daerah Miri di Padang Kawat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Miri, katanya jenayah di daerah itu masih di tahap terkawal hasil komitmen anggota polis serta kerjasama masyarakat setempat. Jelasnya Polis Diraja Malaysia PDRM Miri telah mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang memberansangkan dengan kadar pertuduhan 40% dari Januari hingga Oktober tahun ini melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu 35%. Dalam majlis itu, ACP Ku menyampaikan 38 sijil penghargaan kepada pegawai, anggota polis serta pegawai awam IPD Miri atas komitmen dan sumbangan masing-masing. 3 sijil penghargaan turut disampaikan kepada orang awam kerana membantu pihak polis dalam membantras kejadian jenayah. Bomba Komuniti Media merupakan hasil program kerjasama di antara media tempatan dan Jabatan Bomba Sarawak. Ia satu usaha murni yang mampu memberi manfaat kepada JBPM dan pengamal media seterusnya masyarakat secara amnya. Ketua Pemberita Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching Alice Wee berkata kerjasama strategik di antara pihak bomba dan media telah menjadikan JBPM antara agensi kerajaan paling mesra media. Dalam ucapannya dalam majlis pentauliahan bomba komuniti media baru-baru ini, jelasnya selain menyampaikan maklumat yang tepat kepada masyarakat, pengamal media yang terlibat kini boleh memberi bantuan awal dalam kes kecemasan dengan latihan dan ilmu kebombaan asas yang dikongsikan. Walaupun berbeza bidang tugas, namun pihak media tempatan dan JBPM bekerjasama rapat dan menyalurkan maklumat yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
Dalam program kali ini, seramai 18 pengamal media elektronik dan cetak antaranya RTM, TV3 dan Utusan Malaysia menyertai latihan kebombaan di Balai Bomba dan Penyelamat Taban Jaya Kuching bagi mendedahkan pengamal media langkah yang harus diambil sebagai orang awam dalam bantuan awal kecemasan seperti kemalangan jalan raya. Sepanjang kursus 2 hari itu, peserta didedahkan operasi sebenar seperti mengupas dan memotong kereta terlibat kemalangan dengan alatan yang beratnya melebihi 40 kg bagi mengeluarkan mangsa tersepit. Pengamal media juga diberi tugasan untuk melakukan penyelamatan mangsa sebagai gimik semasa majlis pentauliahan bomba komuniti media yang julung kali diwujudkan di negara ini. Sementara itu, peserta yang terlibat berpuas hati dengan ilmu kebombaan yang diperolehi yang serba sedikit memberi pengetahuan mengenai tugas dan cabaran sebagai anggota bomba. Turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Datuk Wira Wan Muhammad Nur Ibrahim dan Pengarah JBPM Sarawak Tuan Nur Hisham Muhammad. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Fahatul di Angkasa Peri. Silakan. Baik Nur, silakan langsung dari Kuching Sarawak. Terima kasih. Pelbagai langkah dan pendekatan yang komprehensif perlu bagi mengenal pasti beberapa tindakan berkaitan isu-isu semasa. Perkara itu antara fokus perbincangan dalam mesyuarat Majlis Penerangan Kebangsaan MPK 2016 yang dipengerusikan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak di Angkasa Puri. Mesyuarat yang bermula kira-kira pukul 9 pagi itu turut dihadiri Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad dan Pengurus Besar Bernama Datuk Zulkifli Saleh. Turut serta beberapa pegawai kanan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, pegawai-pegawai kanan Jabatan Penerangan serta agensi berkaitan. Mesyuarat juga membincangkan berkaitan perbelanjaan keuangan KKMM serta agensi yang akan digunakan berdasarkan peruntukan yang terkandung dalam bajet 2017. Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa membentangkan kertas mengenai isu-isu semasa dalam negara. Semuanya bagi memastikan penyampaian maklumat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Hasrat kerajaan negeri melihat zon aliran bebas ZAB di Wang Kelian Perlis dibuka semula. Itu antara paparan berita dari Utara Semenanjung. Nur Aziah Ahmad di studio berita RTM di Kangar ada laporannya. Silakan Nur Aziah. Terima kasih rakan penyampai Farhatul di Angkasa Puri. Perlis memohon kerajaan persekutuan menimbang semula langkah menutup zon aliran bebas ZAB di Wang Kelian sejak April tahun lepas. Zon tersebut sebelum ini memberi kemudahan kepada rakyat Malaysia dan Thailand berbelanja dan berniaga di pasar minggu yang diadakan pada jarak 1 km dari pintu sempadan pada setiap Sabtu dan Ahad. Wang Kelian kini tersepit antara langkah keselamatan dan ekonomi yang menyebabkan ianya lengang tanpa pengunjung. Menurut Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man, pihaknya telah memohon agar Kementerian Dalam Negeri KDN menilai semula kewajaran penutupan zon tersebut. Free flow itu yang dahulunya ada tu sekarang ini ditarik balik. Dan kita nakkan supaya free flow ini dapat berjalan semula. Kerana apabila free flow ini telah dibatalkan, Wang Kelian telah mati. Kerajaan negeri juga sedang dalam perancangan mempertingkat kemudahan perniagaan yang terdapat di Wang Kelian sejajar dengan hasrat menjadikannya bukan sahaja zon perniagaan, malah destinasi tumpuan pelancongan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Sheridan Kassim mempunyai pandangan yang sama dengan Menteri Besar Perlis berhubung isu Wang Kelian itu. Menurutnya, kehadiran pengunjung bukan sahaja merancakkan aktiviti ekonomi di kawasan tersebut, malah membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat mengenai kegiatan penyeludupan. Beliau berkata kerajaan persekutuan turut bercadang menempatkan Angkatan Pertahanan Awam di Wang Kelian. Sudah sampai masanya saya akan mohon sekali lagi kepada kerajaan pusat untuk menimbang semula pembukaan laluan berjalan kaki bebas sepanjang 3 km ini. Tujuannya ialah untuk membolehkan orang ramai sama-sama melihat bagi pihak kita untuk memberi maklumat.
Ahli Parlimen Arau itu menegaskan KDN mempunyai alternatif untuk membuka semula ZAB walaupun isu keselamatan, terutamanya isu penyeludupan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin menjadi keutamaan negara. Sebelum ini, Duta Thailand ke Malaysia Damrong Krakwan turut menyarankan agar kerajaan menghidupkan semula zon aliran bebas di pos kawalan imigresen Wang Kelian untuk faedah bersama. Masyarakat Melayu digesa menggunakan bahasa Melayu dengan betul agar dapat dicontohi kaum lain. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal ketika membuat gesaan itu bertitah bahasa Melayu yang merupakan bahasa rasmi negara sangat mudah difahami dan dijadikan alat berkomunikasi. Justru sewajarnya tata bahasa yang tepat digunakan ketika menggunakannya. Tuanku Syed Faizuddin bertitah sebagai bahasa rasmi negara, rakyat perlu menggunakannya dengan baik. Baginda turut menegur segelintir golongan masyarakat zaman sekarang yang mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa rojak dan bahasa pasar. Ia bukan sahaja merosakkan bahasa itu, malah mengelirukan mereka yang sedang mempelajarinya. Penggunaan tata bahasa yang betul dapat membantu kaum lain meningkatkan penguasaan bahasa Melayu. Baginda bertitah demikian pada Majlis Sumbangan Kebajikan sempena Deepavali 2016, anjuran Majlis Pusat Kebajikan se-Malaysia MPKSM Perlis di Kanga. Baginda juga menegaskan rakyat perlu saling menghormati budaya, adat resam serta kepercayaan kaum lain serta mengelak daripada melakukan provokasi khususnya dalam isu-isu sensitif. Turut berangkat hadir pada majlis ini ialah Raja Pemuda Perlis Tuanku Hajah Ladatul Syahrin Akasha Khalil. Demikian paparan langsung dari Perlis. Untuk berita seterusnya kita kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Baik, Nur Aziah dari Perlis, terima kasih. Keadaan air pasang besar di Kuala Sepetang Perak berada pada tahap tidak membimbangkan biarpun paras air diramal lebih tinggi berbanding semalam. Walaupun beberapa kawasan dinaiki air namun ia kembali surut pagi tadi. Menurut Penguasa Bomba Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Taiping, Rohaimi Basirun, air laut hanya membanjiri kawasan jalan raya dan halaman perumahan setinggi 4 inci dan pulih 7 pagi tadi. Pada pagi ini, keadaan tidak berapa teruk semalam. Kerana hari ini air hanya menaiki di atas jalan laluan Kuala Sepetang Taiping lebih kurang 5 inci atau 4 inci. Jadi pihak bomba ada buat pemantauan untuk penyelamatan atau perpindahan mangsa tetapi tiada pasal tidak mendaruratkan keadaan penduduk. Penduduk di Kuala Sepetang melakukan aktiviti seharian seperti biasa dan bersyukur paras air tidak menjejaskan anak-anak ke sekolah, terutama mereka yang sedang menduduki peperiksaan. Untuk hari ini air kurang sikit lah daripada semalam. Semalam lebih tinggi sikit lah. Mungkin faktor cuaca kot kan. Hari ini Alhamdulillah lah. Kurang sikit. Tapi masih juga naik lagi lah. Malam air lagi tinggi. Berapa betul? Hari ini okey tak? Hari ini okey sikit. Seterusnya untuk mengetahui laporan cuaca semasa dan esok, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Mikael Cardona. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat corak tiupan angin di rantau Malaysia. Baik, pada ketika ini, angin masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan yang sederhana iaitu di bawah 40 km sejam menuju ke semenanjung Malaysia sebelum ianya bertukar arah ke arah tenggara dan memasuki kawasan yang bertekanan rendah di Kepulauan Borneo. Kawasan penumpuan angin di negeri Sarawak ini boleh memberikan kesan cuaca lembap di sekitar negeri tersebut. Baiklah, bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita beralih ke paparan imej gema radar terkini. Baik, dapat diperhatikan hujan dan ribu petir sedang berlaku lebih tertumpu di pedalaman negeri Perak sehingga ke Selangor dan juga di bahagian timur semenanjung Malaysia. Keadaan lembap ini dijangka boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, bagi negeri Sabah dapat diperhatikan hujan sedang berlaku di satu dua tempat lebih tertumpu di bahagian Kudat,
pantai barat dan juga pedalaman negeri tersebut. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribu petir sedang berlaku lebih tertumpu di bahagian Kuching dan juga bahagian tengah sehingga ke utara negeri tersebut. Keadaan cuaca lembap di kedua-dua negeri ini boleh berterusan sehingga awal malam nanti. Kepada para penonton yang ingin mendapatkan informasi berkenaan cuaca, anda boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau di laman rasmi Facebook kami di Malaysian Meteorological Department. Sebelum saya mengundur diri, kita ikuti tinjauan cuaca esok bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian sahaja dari saya, Mikael Kadorna. Assalamualaikum. Laporan cuaca itu tadi mengakhiri N5 hari ini. Saya Farhatul Asyati Osman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.